Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita dan kuliah kita mensyarahkan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam kuliah yang lepas, kita telah pun selesai membicarakan hadis-hadis di dalam bab yang kedua di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, iaitu bab birrul bab yang berkaitan dengan berbakti kepada ibu. Manakala insya-Allah dengan izin Allah, alhamdulillah kita syukur kerana pada malam ini kita akan meneruskan kuliah kita untuk mensyarahkan bab yang ketiga daripada kitab Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari ini, iaitu bab birril ab, bab pada membicarakan tentang berbakti kepada ayah. Al-Imam Al-Bukhari, saya sharekan skrin kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat sama-sama dengan saya. Birrul ab, bab birril ab, bab pada membicarakan tentang berbakti kepada ayah, yang mana kuliah yang lepas kita dah bincang hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada ibu. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Wuhaib ibn Khalid an ibni Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abar qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala abak. Hadis ini dinilai sahih sanadnya oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana maksudnya ialah telah bercerita kepada kami hadis ini Sulaiman ibn Harb. Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini daripada gurunya yang bernama Sulaiman ibn Harb. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Wuhaib ibn Khalid daripada Ibni Shubrumah. Katanya, aku mendengar Aba Zur'ah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang kita semua kenal. Biasanya ulama ahli sunnah, ataupun kita kata, bukan kata ulama ahli sunnah saja, mana-mana orang di kalangan ahli sunnah yang biasa mendengar kuliah-kuliah agama yang membacakan hadis di dalamnya, pasti akan biasa mendengar nama Abu Hurairah, kerana Abu Hurairah ni merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah mengatakan, qila ya Rasulullah. Abu Hurairah kata, dikatakan kepada Rasulullah. Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Maksudnya ada orang datang, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, bertanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar? Siapakah yang aku perlu berbakti? Soalan dia simple, soalan dia mudah. Ya Rasulullah, sahabat ni tanya, siapakah yang aku perlu berbakti? Siapakah yang aku perlu untuk lakukan kebaikan, melakukan ihsan kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ummak, ibu kamu. Nabi bari ataslah. Kerana di sana ada perkataan yang disembunyikan tetapi difahami daripada konteks, iaitu birra ummak, buat baik kepada ibumu. Kemudian dia tanya lagi, summa man? Kemudian siapa? Kata Nabi, ummak, ibu kamu.
Kemudian dia bertanya, summa man? Dia tanya lagi, kemudian siapa? Qala ummak. Nabi menjawab kali ketiga, Nabi kata ummak, ibumu. Summa qal, summa man? Kemudian dia tanya lagi, kemudian siapa? Nabi kata abak. Kemudian ayah kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ni hadis yang kelima daripada keseluruhan kitab Al-Adabul Mufrad, dan ni merupakan hadis yang pertama di dalam bab berbakti kepada ayah. Kalau kita tengok, sebenarnya hadis yang hampir sama yang telah kita bacakan pada riwayat yang ketiga sebelum ini, yang mana di dalam bab berbakti kepada ibu, Al-Imamul Bukhari pernah membawakan hadis yang hampir sama dengan yang ni, iaitu Nabi mengulangi 3 kali perkataan berbakti kepada ibu 3 kali sebelum daripada berbakti kepada ayah. Di sana Al-Imamul Bukhari bawakan hadis ini walaupun daripada jalur sanad yang lain, walaupun daripada guru yang lain, walaupun daripada sanad yang lain, Imam Bukhari bawakan hadis yang hampir sama. Ini style Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Imamul Bukhari apabila nak mengulang hadis yang sama, pastinya dia akan memastikan sanadnya mesti datang daripada jalur yang berbeza. Mesti datang daripada sanad yang lain ataupun lafaz matan yang sedikit berbeza. Supaya dia tak mengulang hadis yang sama berulang kali tanpa ada faedah yang baru. Tetapi di sini kita melihat Imam Bukhari bawakan hadis yang hampir sama tetapi daripada jalur yang berbeza supaya orang tahu ia bukan hanya datang daripada jalur seorang sahabat yang bernama Bahz bin Hakim daripada ayahnya, daripada datuknya, ia juga datang daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sanadnya adalah sanad yang sahih, yang mana Al-Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada jalur Abu Hurairah juga di dalam sahih mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya telah pun menghuraikan apakah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan nama ibu sebanyak 3 kali berbanding nama ayah sekali setelah disebut nama ibu 3 kali. Bagi mereka yang ingatlah, yang mana kalau kita tengok di dalam hadis ini Nabi ulang 3 kali nama ibu kerana para ulama mengatakan hikmahnya diulang nama ibu sebanyak 3 kali kerana ibu tu ada pengorbanan dari sudut mengandungkan bayi, kemudian melahirkan dan menyusukan. Yang ni ayah tak ada. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kemuliaan ibu 3 kali berbanding daripada kemuliaan ayah. Dan hadis yang sama juga Al-Imamul Bukhari ulang semula untuk hadis yang hampir samalah walaupun daripada jalur yang berbeza. Imam Bukhari mengulangkannya semula pada bab berbakti kepada ayah kerana walaupun hadis ini menyebut berbakti kepada ibu 3 kali sebelum daripada berbakti kepada ayah, tetapi sekurang-kurangnya berbakti kepada ayah datang sebagai yang keempat selain daripada orang lain, yang mana martabat untuk berbakti kepada ayah ni datang setelah berbakti kepada ibu. Walaupun taat kepada ibu, berbakti kepada ibu itu lebih besar kerana pengorbanannya lebih banyak, tetapi berbakti kepada ayah juga tidak kurang pentingnya dalam kehidupan manusia. Dan hadis yang kedua Al-Imamul Bukhari bawakan di dalam bab ini juga merupakan hadis yang hampir sama daripada jalur gurunya yang lain. Kata Al-Imamul Bukhari, haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah ata rajulun nabiyallah faqala ma ta'muruni faqala birra ummak thumma 'ad faqala birra ummak thumma 'ad faqala birra ummak thumma 'ad faqala birra ummak thumma 'ada rabi'ah faqala birra abak. Yang bermaksud, kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah telah bercerita kepada kami hadis ini. Saya sharekan pada tuan-tuan, saya terlupa pula nak share supaya kita boleh tengok sama-sama dia punya lafaz matan dia, lafaz matan dia supaya kita boleh tengok sama-sama sekejap.
Okey. Telah bercerita kepada kami hadis ini Bishr bin Muhammad. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami Yahya ibnu Ayyub. Katanya telah bercerita kepada kami Abu Zur'ah daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, datang seorang lelaki, datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi dan dia bertanya kepada Nabi, "Ma ta'muruni?" Ya Rasulullah, apakah yang kau perintahkan aku untuk aku lakukan? Soalannya soalan yang umum, tetapi Nabi menjawab kerana Nabi melihat kepada keadaan dia, Nabi melihat kepada background dia, maka Nabi mengatakan faqala birra ummak. Birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Summa'at, kemudian dia ulang soalan yang sama. Apakah yang kau perintahkan untuk aku lakukan? Nabi kata birra ummak. Berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia ulang soalan yang sama. Kemudian Nabi ulang sekali lagi jawapan yang sama. Birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian Nabi, kemudian apabila dia ulang soalan yang sama kali keempat, barulah Nabi kata birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Hadis yang hampir sama, dua-dua daripada jalur Abu Hurairah, tetapi daripada guru Al-Imam Al-Bukhari yang berbeza. Apa yang kita boleh ambil? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Faedah yang pertama, seperti mana yang setelah saya huraikan dalam kuliah yang lepas, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali, kerana ada juga yang kata selain daripada ibu tu ada kelebihan dari sudut mengandungkan bayi, melahirkan bayi dan menyusukan bayi, ada juga di kalangan ulama yang mencari hikmah yang lain. Mereka mengatakan didahulukan ibu sebanyak 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbakti kepadanya adalah disebabkan yang disebabkan oleh kerana sebahagian mengatakan li dha'fiha, kerana ibu ni ada sifat lemah, dia tak macam ayah yang ada kekuatan tenaga yang boleh untuk mencari keperluan diri dia sendiri, wa hajatiha, dan juga mungkin keperluan ibu tu lebih banyak berbanding keperluan ayah, wa tahammulihal ibad as-saqil lil haml wal wada' wal radha', dan juga kerana ibu ni telah penat, telah sukar, telah melalui satu proses yang sangat berat untuk mengandungkan, melahirkan dan menyusukan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan ayah lebih utama untuk diberikan kebajikan oleh seorang anak berbanding selain daripada mereka berdua, walaupun orang lain tu bersifat aqarib, walaupun orang lain tu bersifat kerabat kita, adik-beradik kita, walaupun mereka itu rapat dengan kita, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, tetapi selagi mana bila bertembung antara kepentingan ibu bapa berbanding dengan kepentingan adik-beradik, maka kepentingan ibu bapa itu harus didahulukan. Dan hadis ini membuktikan kepada kita berbakti kepada bapa tidak boleh juga kita pandang ringan, kerana bapa telah berusaha untuk mencari nafkah. Bapa menjadi penyebab kepada kita untuk kita wujud di dalam dunia ini dengan diberikan nafkah kepada kita dari sudut belanja. Oleh kerana itulah Islam memberikan kelebihan kepada bapa ini apabila melalui pernikahan yang sah, maka dia akan diberikan dengan kemuliaan nasab. Anak itu akan dibenkan dengan nama dia. Anak itu akan dinasabkan dengan dia. Nak bagi tahu kepada anak-anak bahawasanya berbakti kepada ayah juga merupakan satu perkara yang dituntut oleh agama, yang dituntut oleh Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok kepada bab yang berikutnya, bab birri walidai. Bab berikutnya kita tengok kat sini, bab birril walidai wa in zalama. Bab berbakti kepada kedua ibu bapanya walaupun kedua ibu bapanya itu berlaku zalim. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sekejap tuan-tuan,
Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj qala haddathana Hammad huwa ibn Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibn Abbas qala ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhtasiba illa fatahallahu lahu babain يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه. Baik, hadis ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian merupakan hadis yang pertama dalam bab yang keempat, iaitu bab berbakti kepada kedua ibu bapa walaupun kedua ibu bapa tu bersikap zalim. Walaupun kedua ibu bapa tu melakukan kejahatan pada diri mereka sendiri, maka sebagai anak dia kena taat. Dia kena taat kepada ibu bapanya, dia kena taat kepada keluarganya, dia kena taat kepada ayah dan ibunya walaupun ayah dan ibunya bersifat musyrik sekalipun. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita tahu. Di dalam surah Luqman. Kalau tak silap saya, jap. Saya agak suara saya tak apa baik hari ni tuan-tuan. Saya sakit tekak hari ni. Saya pun tak tahu. Suara saya agak sangkut-sangkut sikit hari ni. Ya. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita seorang anak apabila ayah dan ibunya di dalam seperti mana pesanan Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka ala alla tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, yang bermaksud jika keduanya memaksa kamu, mengasak kamu, mendesak kamu untuk kamu melakukan syirik kepada aku sedangkan kamu tidak ada ilmu dalam perkara itu, maka janganlah kamu untuk mentaati mereka berdua, tetapi hendaklah kamu berbakti, mendampingi mereka di dalam dunia ini secara baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita secara jelas bahawasanya seorang anak selagi mana dia adalah anak, dia mesti berbakti kepada ibu dan bapanya. Walaupun ibu dan bapanya itu melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri, kerana kezaliman pada diri mereka sendiri itu tidak ada kaitan dengan anak. Tidak menjadikan anak itu berhak untuk menderhaka kepada ibu dan anaknya, kepada ibu dan ayahnya. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami. Hadis ini telah bercerita kepada kami. Hadis ini Hajjaj katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Hammad huwa ibnu Salamah daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Sa'id Al-Qaisi, daripada Ibn Abbas, katanya tidak ada seorang Muslim, tidak ada seorang Muslim pun yang mempunyai ibu dan bapa yang Muslim, yang mana dia bangun pada waktu pagi, pergi berjumpa dengan kedua ibu bapanya dalam keadaan inginkan pahala, dalam keadaan ikhlas kerana Allah, melainkan Allah akan membuka untuknya dua pintu, yakni minal jannah, dua pintu daripada syurga. Jika dia ada salah seorang daripada mereka, maka Allah akan buka satu pintu daripada syurga. Wa in aghdaba ahadahuma, jika dia menjadikan salah seorang daripada mereka itu marah, lam yardallahu anhu, maka Allah tidak akan redha dengan mereka hatta yarda anhu, sehingga salah seorang daripada ayah dan ibunya itu redha dengan dia. Qila wa in zalamah, ditanya kepada Rasulullah, walaupun berbakti ni ya Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, berbakti ni wahai Ibnu Abbas, adakah walaupun kedua ibu bapanya itu menzaliminya? Kata Ibnu Abbas, wa in zalamah, walaupun kedua-duanya menzaliminya. Sebenarnya kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, riwayat yang ketujuh yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad ini merupakan riwayat yang
mauquf daripada Ibnu Abbas dan sanadnya dhaif. Kenapa sanadnya dhaif? Kerana kalau kita tengok di sini ada seorang perawi yang mana namanya Sa'id Al-Qaisi, merupakan perawi yang Ibn Hajar mengatakan ia maqbul. Tidak begitu kukuhlah maqbul ni, kata Ibn Hajar, kalau dia bersendirian meriwayatkan hadis, maka riwayatnya akan menjadi dhaif. Bila dia nak diterima? Bila ada sokongan lain, ada perawi lain yang menyokongnya. Di sana ada riwayat yang lain yang menyokongnya, iaitu Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman meriwayatkan hadis, dan juga Asbahani dalam Targhib meriwayatkan daripada jalur Al-Mughirah bin Muslim daripada Atha daripada Ibnu Abbas. Kalau ikutkan riwayat ni boleh menyokong. Kalau ikut riwayat ni boleh menyokong riwayat Ibnu Abbas tadi. Tetapi tuan-tuan, riwayat Ibnu Abbas yang dinukilkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ada masalah. Iaitu Sa'id Al-Qaisi merupakan perawi yang makbul, dia perlukan sokongan. Datang sokongan daripada Baihaqi dan juga Asbahani daripada jalur yang lain, iaitu jalur Mughirah bin Muslim daripada Atha daripada Ibnu Abbas. Yang mana riwayat ni boleh menyokong. Tetapi masalahnya, Mughirah bin Muslim yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Mughirah bin Muslim yang meriwayatkan daripada Atha, yang mana Atha meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Mughirah ini tidak pernah mendengar daripada Atha, maka sanadnya menjadi terputus. Jadi dua-dua riwayat ni bermasalah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Al-Albani menilai hadis ini sebagai dhaif. Tetapi pengarang kitab Rashul Barat, syarah kepada Al-Adabul Mufrad, menilai hadis ini sebagai hasan. Ini khilaf di kalangan para ulama hadis. Sebahagian mengatakan ia adalah riwayat yang dhaif, manakala sebahagian mengangkat tarafnya menjadi hasan. Tetapi kalau ikut pendapat saya, riwayat yang pandangan yang mengatakan dhaif itu lebih kukuh, kerana sanad yang kedua ini juga sanadnya terputus. Sanadnya terputus, tidak boleh membawa sanad yang lain itu kepada martabat yang hasan. Walaupun tidak sampai kepada martabat yang hasan, tetapi dhaif ini merupakan dhaif ringan yang boleh diamalkan di dalam At-Targhib wa Tarhib, di dalam Fadailul A'mal, di dalam galakkan untuk melakukan kebaikan. Yang mana saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita bahawasanya kita kena melakukan kebaikan walaupun ibu dan ayah itu berada dalam keadaan musyrik, walaupun ibu dan ayah itu melakukan kekufuran kepada Allah, kita sebagai anak tetap untuk mentaati dan melakukan kebaikan kepada mereka berdua, kecuali kalau mereka menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka pada waktu itu tidak ada lagi ketaatan kepada ibu dan bapa. Kerana di dalam hadis menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk apabila ketaatan itu menyuruh kita melakukan maksiat kepada pencipta, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ibu dan ayah suruh kita buat sesuatu yang merupakan kemungkaran di dalam agama, ibu dan ayah kita suruh kita melakukan syirik, ibu dan ayah kita suruh kita melakukan penderhakaan kepada Allah, penderhakaan kepada Rasul, maka pada masa itu kita tidak wajib lagi untuk taat, tetapi kita tetap disuruh untuk berbaik, mendampingi mereka dengan kebaikan, cakap dengan mereka dengan kadar yang layak untuk dicakap oleh anak kepada ibu dan bapanya. Maka begitulah Islam. Kenapa Islam meletakkan martabat ibu dan ayah ni tinggi, tuan-tuan? Kerana ini merupakan satu fitrah. Manusia fitrahnya sayang kepada ibu dan sayang kepada ayah. Dan Islam ingin manusia ini menjadi orang yang suka mengenang jasa orang yang pernah berjasa kepada kita. Dalam kuliah-kuliah saya yang lepas telah pun saya ceritakan bagaimana Nabi SAW cerita kepada kita tentang bagaimana Nabi suka untuk membayar ataupun mengenang jasa baik yang dilakukan oleh seorang pemuda ataupun seorang pembesar Quraisy yang tidak Islam tetapi telah memberikan pertolongan kepada Nabi, iaitu seorang tokoh yang bernama Mut'im bin Adi. Yang mana Mut'im bin Adi bukan seorang Islam, tapi dia pernah berjasa kepada Nabi sehingga Nabi sanggup
Nabi kata kalau dia masih hidup, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan fayukallimuni fi haula'i itnatna la atlaqtuhum lah." Kalaulah kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup dan dia bercakap dengan aku untuk membebaskan tawanan perang Badar ini, aku akan lepaskan mereka yang ditawan ini semata-mata kerana menghormati dia. Apa yang dibuat oleh Mut'im? Mut'im berjasa sebelum hijrah. Dia antara orang yang berusaha untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh sesama Quraisy untuk menzalimi orang Islam, memulaukan orang Islam. Yang kita panggil dalam ilmu sirah moden hari ini dipanggil sebagai al-hisar al-iqtisadi, pemulauan ekonomi yang dilakukan oleh puak-puak Quraisy dalam nak menekan orang Islam, sehingga orang Islam tak ada makanan nak dibeli, tak ada tak ada pelanggan apabila mereka nak menjual. Jadi orang Islam berada dalam keadaan yang sukar. Dan yang kedua, dan Mut'im bin Adi berusaha untuk membatalkan perjanjian ini dan akhirnya dia berjaya. Dan yang kedua, apabila Nabi balik daripada Taif, bila Nabi balik daripada Taif, Nabi tidak dapat perlindungan untuk masuk. Tak ada siapa nak melindungi Nabi. Tak ada siapa nak melindungi Nabi SAW. Dan pada ketika itu Mut'im bin Adi memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengenang jasa. So dalam Islam ni kita kenang jasa. Dan Abu Talib antaranya diringankan azab di neraka kerana sumbangan dia ataupun kerana bantuan dia terhadap dakwah Nabi di peringkat awal. Jadi kita ni kalaulah kata orang biasa-biasa, orang yang bukan kerabat kita, orang yang bukan ibu ayah kita memberikan sumbangan kepada kita, kita kenang jasanya. Apatah lagi orang yang telah memberikan makanan kepada kita sewaktu kita kecil, orang yang memberikan pakaian kepada kita sewaktu kita tak mampu untuk membeli pakaian sendiri, orang yang telah memberikan rumah tempat tinggal, walaupun tempat tinggal itu tidaklah sesempurna mungkin, tetapi setidak-tidaknya adalah tempat untuk kita berteduh, adalah tempat untuk kita berlindung, ada tempat untuk kita membesar dan memberikan kita pendidikan. Dan yang paling penting sekali, apabila ibu dan bapa kita mengajar kita, menghantar kita ke sekolah untuk dapat pendidikan yang terbaik, untuk kita meneruskan kehidupan sebagai seorang yang berilmu. Dan yang paling penting sekali, apabila ibu dan ayah kita menyediakan untuk kita pendidikan agama yang baik sehingga kita menjadi seorang mukmin, seorang ilmuwan. Mungkin ada di antara kita yang menjadi ilmuwan, menjadi pakar dalam bidang-bidang tertentu. Semua itu adalah disebabkan oleh kerana jasa ibu dan ayah kita yang kadang-kadang mereka sanggup untuk tidak makan kerana memikirkan tentang yuran yang perlu dibayar untuk kita. Mungkin ada di kalangan ibu dan ayah kita yang terpaksa meminjam dengan orang lain, tembalkan muka meminjam semata-mata untuk membayar yuran persekolahan kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam suruh kita kenang jasa ni. Mungkin ada di kalangan ayah kita yang siang bekerja, yang malam juga bekerja, hanya semata-mata untuk mencari belanja demi anaknya, demi membesarkan anaknya dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Ada di kalangan ayah kita yang mungkin tidak cukup untuk tidur pada waktu malam, tidur pukul 4 pagi demi untuk mencari rezeki, demi untuk mencari sesuap nasi untuk diberikan kepada anaknya, supaya anaknya tidak menjadi seperti dia, supaya anaknya tidak bekerja teruk seperti dia, supaya anaknya menjadi orang yang berguna satu hari nanti. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah seorang anak itu telah menjadi dewasa, telah menjadi manusia, telah menjadi orang yang berilmu, maka sudah semestinya dia perlu kenang jasa ibu dan ayahnya. Walaupun ibu dan ayahnya itu ada kesilapan, ada kelemahan pada diri, ada kekurangan pada pegangan agama, itu hal dia dengan Allah. Tetapi sebagai Muslim, kita disuruh untuk berbakti kerana ingin mengenang jasa keduanya yang telah banyak memberikan jasa kepada kita. Kita tengok bab yang berikutnya, bab yang kelima. Babulinil kalam liwalidai. Bab pada kelembutan kalam untuk kedua ibu bapanya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Musaddad qala haddathana Ismail ibnu Ibrahim. Ya, saya sharekan skrin, saya lupa lagi. Okey.
Bab linil kalam liwalidayhi, bab pada kelembutan kalam bila berbicara dengan kedua ibu dan ayahnya. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qala haddatsana Ziyad ibnu Mikhraq qala haddatsani Taysalah ibnu Mayyas qala kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إيه والله قال أحي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام latadkhulannal jannata majtanabatal kabair. Hadis ini sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Baik. Maksudnya telah bercerita kepada kami hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari kata telah bercerita kepada kami hadis ini Musaddad. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Ismail ibnu Ibrahim. Katanya telah bercerita kepada kami Ziyad ibnu Mikhraq. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Taysalah bin Mayyas. Katanya aku bersama dengan Najadat. Siapa itu Najadat? Aku bersama dengan puak-puak Najdah ibnu Amir al-Khariji yang merupakan salah satu daripada puak-puak Khawarij, puak-puak Haruriyah yang membantah ataupun orang-orang yang mengatakan sesiapa yang melakukan dosa besar merupakan orang yang kafir. Mereka ni kuat beribadat. Mereka ni kuat beribadat kerana mereka menganggap sesiapa yang meninggalkan kewajipan secara sengaja dan sesiapa yang buat dosa besar terus akan jadi kafir. Jadi mereka ni orang yang nampak zahirnya saleh, tetapi dalam masa yang sama mereka kuat mengkafirkan orang. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Golongan yang membunuh orang-orang yang beriman kerana mereka menganggap dia telah menjadi kafir dengan buat dosa besar, sedangkan mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Yang sedia kafir, orang tak usik. Yang orang-orang yang buat dosa besar ni, dia orang kafirkan dan akhirnya dia orang bunuh. Jadi dia kata aku dulu bersama dengan golongan-golongan ini. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Dan aku telah melakukan dosa-dosa yang aku tidak melihat dosa itu, melainkan aku merasakan ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Dosa ni ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar mesti nak cuci dosa besar ataupun nak hilangkan dosa besar mesti dengan taubatlah. Manakala dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan ibadah, boleh dihapuskan dengan musibah. Bila kita musibah, kita sabar, terkena musibah dan kita sabar, dosa-dosa kecil kita tu akan dipadamkan, akan dicuci. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Begitu juga kalau kita melakukan ibadah yang wajib, melakukan ibadah yang sunat, mengambil wuduk umpamanya, ia boleh mencuci dosa-dosa kecil kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, lelaki ni dia kata, aku buat benda-benda, aku buat dosa-dosa dan aku tidak melihat dosa tu, melainkan ia termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Maka aku pun menyebut perkara ini kepada Ibnu Umar. Aku kata aku dah buat dosa ni dan aku rasa dosa ni dosa besar. Aku rasa dosa ni adalah dosa yang besar yang mana tidak boleh dihapuskan melainkan dengan taubat. Maka Ibnu Umar tanya, "Mahi, apa dosa yang kau rasa dosa besar tu?" Qultu kadza wa kadza. Aku pun sebut ini dan ini. Ini dan ini. Maksudnya disebutlah kepada Ibnu Umar, dan mungkin perawi ni
anak murid dia pun tak sebut, ataupun mungkin dia tak sebut pada anak murid dia kerana tak ada keperluan untuk dibongkarkan dosa-dosa yang pernah kita buat kalau kita telah bertaubat daripadanya. Tapi dia ni boleh pula, kalau orang tanya lah, boleh pula sebut pada Ibnu Umar dosa-dosa yang dia buat. Kalau untuk bertanya fatwa tidak menjadi masalah. Walaupun seeloknya disembunyikan. Walaupun seeloknya disembunyikan dosa yang kita buat, tetapi kalau untuk bertanya fatwa, bertanya pandangan ilmuwan, maka tidaklah menjadi masalah. Qala, bila dia bagi tahu kepada Ibnu Umar mengatakan laisat hadhihi minal kabair. Ibnu Umar kata, benda ni bukan termasuk dalam dosa besar. Yang mana dosa besar ni ada 9, kata Ibnu Umar. Ini bukanlah hasar, ini bukan nak kata ini je dosa besar, banyak lagi dosa besar yang lain. Tapi Ibnu Umar kata yang biasanya yang ni lah, Ibnu Umar kata. Iaitu yang pertama, melakukan syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Mengatakan Allah ini berkongsi kuasa dengan kuasa yang lain. Ataupun mengatakan bahawasanya ibadat ini boleh diserahkan kepada selain daripada Allah. Kita sembah berhala supaya berhala ni sampaikan hajat kita kepada Allah. Ini merupakan dosa yang paling besar di dalam dunia ini. Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar yang menyebabkan seseorang itu tidak layak untuk mendapat rahmat Allah, untuk menyelamatkan dia keluar daripada neraka masuk ke syurga. Siapa yang mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Maka tidak akan terhenti azabnya kerana dia telah menafikan hak Allah Azza wa Jal untuk diberikan kepada Allah itu pengibadahan dia. Ibadah-ibadah dia tu yang sepatutnya diserahkan kepada Allah, dia tak serahkan kepada Allah, sebaliknya diserahkan kepada makhluk lain yang tidak ada apa-apa jasa kepada dia. Ini merupakan satu kezaliman yang sangat besar. Kemudian disebut lagi, dia kata wa qatlu nasamah ataupun wa qatlu nasmah, yang mana membunuh manusia. Membunuh manusia, dan saya telah huraikan dosa membunuh manusia ini dalam kuliah yang lepas, yang mana ia merupakan dosa yang paling besar selepas daripada melakukan syirik kepada Allah. Yang mana dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli nafsin mu'min. Yang mana hilangnya dunia, gugurnya dunia lebih mudah, lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh satu jiwa mukmin bighairi haq, tanpa ada hak. Itu yang kedua. Kemudian wal firar minaz zahaf. Firar minaz zahaf ialah lari daripada medan perang. Ia merupakan satu kesalahan ataupun satu dosa. Kenapa? Kerana lari daripada medan perang akan menyebabkan tentera Islam yang lain akan terkorban, dan mental semangat tentera Islam yang lain juga akan jatuh disebabkan kita lari daripada medan perang. Ia memberikan kesan yang besar. Oleh kerana itu Nabi SAW tidak membenarkan kita untuk lari daripada medan perang setelah kita berada di sana dan bertempur dengan musuh. Wa qadhful muhsanah, dan menuduh perempuan yang suci. Menuduh perempuan suci tanpa membawakan 4 orang saksi, dan ini merupakan satu dosa besar. Ini merupakan satu dosa besar kalau kita ni hanya sekadar sangka-sangka, terus buat keputusan, terus buat tuduhan. Itu berzina lah tu. Sedangkan tak ada saksi, tak ada bukti, maka dalam keadaan tu kita telah melakukan satu dosa besar. Kemudian wa aklur riba, dan makan riba. Makan riba ni ada 2 lah, iaitu riba duyun. Riba duyun ni ialah riba yang mana kita bagi orang pinjam, kemudian kita makan bunga. Orang biasa kita sebut interest lah. Hari ni orang sebut interest. Bagi orang pinjam 5,000, minta bayar balik 5,500. Bagi orang pinjam 6,000, minta bayar balik 7,000. Ini merupakan riba yang berlaku di zaman jahiliyah. Bila riba ni berlaku, ia akan mematikan ataupun dia akan menindas golongan-golongan yang susah. Orang tu dah lah susah nak berhutang dengan kita, kita pergi tekan dia lagi. Ini riba al-duyun. Kemudian kita ada riba al-buyu', riba dalam jual beli. Yang ni perbahasan dia panjang lah tuan-tuan dan puan-puan.
yang mana ulama berbeza pendapat sesama mereka tentang illah riba, yang mana penjelasannya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada kuliah-kuliah asatizah yang menumpukan dalam bidang muamalat. Baik. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim juga merupakan di antara termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Kenapa termasuk dalam senarai dosa-dosa besar? Yang pertama, makan harta orang ni tuan-tuan, makan harta orang ni merupakan satu benda yang haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, ya, yang cara yang baik, yang batil. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, udahlah kita makan harta anak yatim, ya, secara zalim tu termasuk dalam makan harta orang secara salah. Kemudian kita makan pula harta anak yang kehilangan orang yang nak menanggung dia. Dia ada harta, dia harapkan kita untuk jaga harta dia, tiba-tiba kita pergi makan pula. Maka dua kali kesalahan. Yang pertama, makan harta dia secara batil, itu merupakan satu kesalahan. Kemudian kita tindah pula dia. Dia dahlah diuji oleh Allah, hilang bapa, tak ada orang yang nak tanggung dia. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna min butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu makan di dalam perut-perut mereka itu api, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka. Itu dosa yang disebutkan oleh Ibnu Umar termasuk dalam dosa-dosa besar. Wa ilhadum fil masjid, dan juga melakukan kita panggil kemelampauan, melakukan pelanggaran, penderhakaan terhadap agama Allah di dalam masjid. Masjid sepatutnya merupakan tempat untuk beribadat, tapi mereka menjadikan masjid untuk melakukan maksiat. Mereka menjadikan masjid tempat untuk melakukan syirik. Ini merupakan dosa besar. Sepatutnya mereka membesarkan Allah Azza wa Jal, membesarkan syiar Allah, berzikir, membaca Quran, melakukan salat dalam masjid. Tapi kalau mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk mereka menyebarkan syirik, menyebarkan maksiat, menzahirkan padanya maksiat, maka itu merupakan dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Wallazi yastaskhir, dan orang-orang yang mencela orang lain, orang-orang yang mentertawakan orang lain, yang menghina orang lain, itu juga termasuk dalam dosa besar kata Ibnu Umar. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan tangisan kedua ibu bapa disebabkan oleh kerana penderhakaan yang dilakukan oleh anak. Jadi Ibnu Umar menyebutkan di antara dosa-dosa besar ni termasuk juga benda ni, iaitu tangisan kedua ibu bapa. Tangisan kedua ibu bapa termasuk dalam dosa-dosa besar. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang mana satu hari tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada baring, Nabi bangun, Nabi duduk, kemudian Nabi kata, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, inginkah aku sebutkan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar? Dosa yang paling besar dalam senarai dosa-dosa besar, kamu nak tahu tak? Maka sahabat kata ya. Nabi mengatakan, al-isyraku billah. Inna akbaral kabair al-isyraku billah. Sesungguhnya dosa besar yang paling besar, yang pertama ialah al-isyraku billah. Kemudian Nabi kata, wa uququl walidain, dan yang kedua ialah melakukan penderhakaan kepada ibu bapa, dan yang ketiga wa syahadatu zur, dan melakukan penyaksian bohong. Melakukan penyaksian bohong ataupun au qaulu zur. Nabi mengulang perkataan penyaksian bohong dan kata-kata bohong ini berkali-kali sehingga sahabat mengatakan, kami dah faham ya Rasulullah, sudahlah tu. Jadi Nabi menyebutkan di antara senarai dosa-dosa besar ni, antara yang terbesar tiga ni. Yang pertama melakukan syirik, yang kedua melakukan penderhakaan kepada ibu bapa, dan yang ketiga melakukan penyaksian yang bohong. Jadi termasuk dalam riwayat Ibnu Umar ni, dia kata dosa besar yang paling akhir yang disebut dalam senarai ialah tangisan kedua ibu bapa disebabkan oleh kerana anak yang melakukan
penderhakaan kepada ibu dan bapanya. Maka Ibnu Umar kata, ya qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, atafraqun nar, adakah kamu takut kepada neraka? Okey. Dia kata, kamu takut tak dengan neraka ni? Sebab orang ni datang kepada Ibnu Umar, bagi tahu kepada Ibnu Umar dia dah buat benda dosa besar. Ibnu Umar kata yang ni bukan dosa besar. Dosa besar ni dalam senarai-senarai ni. Jadi Ibnu Umar ni dia dapat tangkap orang yang datang tanya pasal dosa sendiri ni adalah orang yang memang takut pada neraka. Kerana orang kalau dia tak takut, dia tak datang pergi tanya pada orang alim. Kalau dia tak takut, dia buat tak tahu lah. Bahkan kalau orang tegur pun, dia duk pelekeh orang yang tegur tu. Kan? Kadang-kadang kita pun heran juga kan. Kita tegur satu orang bila dia buat satu dosa dan dipamerkan dosanya tu, bila kita buat teguran dia kata, apa tegur saya, ramai lagi orang yang lagi teruk daripada saya. Tuan-tuan, orang yang lagi teruk yang buat daripada kita tak menjadikan apa yang kita buat tu sebagai pahala. Yang kita buat tu dosa juga. Kalaulah kita buat satu benda dosa, orang tegur kita benda tu dosa dan memang betul benda tu dosa. Dan memang betul benda tu dosa besar. Tiba-tiba kita nak alih. Tegur saya pula tu lagi banyak dosa dia buat. Benda tu tidak akan mengurangkan sikit pun dosa kita. Bahkan menunjukkan kita ni ada sifat takabur dalam diri yang tidak boleh menerima kebenaran yang datang pada kita. Dan ni benda yang bahaya, yang akan menyebabkan kita akan terus terjerumus melakukan perkara-perkara dosa dan meremehkan. Selagi mana ada orang lain buat, maka selagi tu kita boleh buat. Dua benda salah tidak akan menjadikan salah yang ketiga tu sebagai betul. Ni benda yang kita kena sedar. Jadi bila ada orang datang tegur, kita kena syukur. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jal menghantar orang untuk menegur kesalahan kita. Cuma kalau dia tegur dengan cara yang salah tu, kita bagi tahulah. Tegurlah elok-elok. Terima kasihlah tegur saya. Tapi tegurlah elok-elok. Saya boleh terima teguran. Kan? Janganlah pula kita tolak nasihat dia tu kalau dia tegur tak baik. Kita bagi tahulah kat dia. Kita dakwah pula pada dia. Bagus awak tegur saya, tapi cara awak ni tak betul tegur macam ni. Tegur elok-elok, saya boleh terima. Apa pun terima kasih tegur saya. Itu cara yang matang lah. Maka Ibnu Umar dia boleh tangkap. Dia kata orang ni kita takutkan neraka. Ibnu Umar kata atafraqun nar, adakah kamu takut kepada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kau suka untuk masuk ke dalam syurga. Ibnu Umar tanya, nak dapatkan kepastian. Sebenarnya Ibnu Umar boleh tangkap dah, tapi Ibnu Umar nak dapatkan kepastian. Qultu wallah, dia kata betul demi Allah, aku memang takutkan neraka dan aku memang nak masuk ke dalam syurga. Maka Ibnu Umar bertanya, ahayyun walidak, adakah kedua ibu bapamu masih hidup? Adakah ibu kamu masih hidup? Adakah ayah kamu masih hidup? Masih hidup tak ada orang dua ni? Okey, itu soalan Ibnu Umar. Qultu indi ummi, maka aku berkata, perawi ni kata, yang dia ni kata dia takut dengan dosa tadi ni, dia kata dia takut dengan neraka tadi, dia kata ya, di sisi aku ada ibu aku. Di sisi aku ada ibu, ayah dah tak ada lah, maksudnya ayah dah meninggal dunia, ataupun ayah dia tak diketahui, tapi dia kata pada aku ada ibu aku. Maka kata Ibnu Umar, qala fa wallahi law alantalahal kalam wa at'amtaha at'am, dia kata demi Allah, jika engkau lembutkan kepada ibumu kata-kata dan engkau memberikan kepadanya makanan, latadkhulannal jannah majtanabtal kabair, engkau akan masuk ke dalam syurga selagi mana engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dosa-dosa kecil yang dia buat tadi ni, Ibnu Umar suruh dia, selain daripada istighfar, selain daripada taubat, Ibnu Umar suruh untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Kerana di dalam Islam, dalam hadis, bagi mereka yang ikut kuliah hadis 40, saya ada bacakan satu hadis dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Nabi SAW menyebutkan apa? Nabi kata, wa atbi'il ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah bagi setiap kejahatan, ikutilah bagi setiap dosa yang kamu buat, ikutkan dia dengan kebaikan supaya kebaikan itu boleh memadam keburukan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan memadam kejahatan, kebaikan akan memadam dosa-dosa.
Kebaikan akan memadam dosa-dosa kecil. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya salat 5 waktu menghapuskan dosa. Nabi SAW menyebutkan Ramadan mengampunkan dosa. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dia dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang lain, orang yang mengambil wuduk, kharajat dhunubuhu, akan keluar daripada anggota-anggota wuduknya, daripada anggota-anggota wuduknya ni dosa-dosa, hatta takhruja min tahta azfarih, sehingga dosa-dosa di bawah kuku juga akan keluar. Dan di antara perkara mudah untuk dilakukan oleh seorang insan apabila dia ada ibu bapa. Apabila dia ada ibu bapa di sisi dia, maka dia melembutkan kalam kepada mereka. Lunakkan kalam kepada ibu bapa juga termasuk dalam perkara-perkara baik yang mudah untuk dilakukan. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, seorang anak paling tidak ambil telefon mak ayah. Assalamualaikum mak, apa khabar? Assalamualaikum ayah, apa khabar? Sihat ke tidak? Saya ni just tanya khabar saja. Mudah-mudahan sihat. Dah makan ke belum? Itu juga merupakan perkara yang baik. Itu juga merupakan perkara yang baik. Yang mana kadang-kadang kita tak perasan. Ia termasuk dalam perkara yang baik. Kalau siapa yang dah buat, dah biasa buat, Alhamdulillah. Siapa yang tak biasa buat, kena biasa buat. Kadang-kadang kita rajin telefon kawan berbanding telefon mak ayah kita. Kadang-kadang kita suka bertanya khabar kawan berbanding kita bertanya khabar ibu dan ayah kita. Kerana mereka ni tuan-tuan dan puan-puan sentiasa tunggu kita. Mereka hidup dengan kita, membesarkan kita. Tiba-tiba bila kita besar, kita hilang daripada mereka. Maka mereka sentiasa tunggu. Nak telefon takut kita sibuk. Nak telefon takut mereka ganggu kita. Dan bila kita free, kita telefon. Ada waktu-waktu, seminggu sekali telefon. 4 hari sekali telefon. 2 hari sekali telefon. Selagi mana tidak mengganggu mereka. Lembutkan, lunakkan kalam. Dan kalau ada lebihan rezeki, mereka tidak minta makan kepada kita. Tetapi kalau ada lebihan rezeki, berilah kepada mereka untuk mengembirakan mereka. Kata Ibnu Umar, wa at'amtaha at'am. Engkau berikan kepada dia makanan, berikan makan, berikan belanja, belikan beras untuk dia, berikan gula. Tak ada apa, berikan garam. Tak ada juga garam, belikan roti. Tak ada juga, beli gula-gula had. Yang penting ada sesuatu kita nak bagi mereka ini makan sebagai tanda untuk kita ni menghargai jasa mereka. Paling tidak. Kerana mungkin ada yang kita kata, Ustaz tak cukup lah Ustaz, takkan beli gula-gula pun tak. Kita tahu mak kita, ayah kita mungkin suka makan gula-gula berangin. Dan kita beli. Sambil dengar kuliah dia suka makan gula-gula dan kita beli. Tapi jangan banyak sangat lah, takut diabetes kan. Tapi nak katanya, apa saja yang boleh digunakan. Beli biskut lutut pun okey. Dia minum air kopi, tak ada biskut lutut, beli biskut lutut. Tuan tahu biskut lutut? Biskut lutut ni orang Perak dia tahulah kan. Orang Penang saya tak tahu. Sobri ada ni kan. Dia tak tahu lah. Dia duduk senyum. Dia sebut biskut lutut. Dia pun duduk makan biskut kapal kan. Baik. Itu di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Benda baik. Yang ringan. Yang mungkin kita tak perasan. Tapi termasuk dalam perkara-perkara yang baik. Yang akan menyebabkan Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa-dosa kecil yang kita buat sebelum-sebelum ini dan mengangkat darjat kita, memberikan pahala kepada kita atas kebajikan yang kita buat kepada ibu dan ayah. La tadkhulannal jannah, kata Ibnu Umar, kamu akan masuk ke dalam syurga majtanabtal kabair, selagi mana engkau meninggalkan dosa besar. Kerana dosa besar perlu untuk taubat. Dosa besar perlu untuk taubat dengan syarat taubat yang disebutkan oleh ulama-ulama, antaranya kalau dosa dengan Allah perlu 3 rukun. Yang pertama meninggalkan dosa, yang kedua menyesal atas dosa yang dilakukan, dan ketiga azam tak mau buat lagi. Kalau dosa dengan manusia, 3 ni perlu ada, dan 1 lagi perlu ganti semula hak manusia ataupun minta halal kepadanya. Baik. Kita tengok riwayat yang berikutnya. حدثنا أبو نعيم كتب الإمام البخاري حدثنا قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة سورة الإسراء ayat 24 قال لا تمتنع من شيء أحباه
yang bermaksud. Kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Abu Nuaim. Kata telah bercerita kepada kami Sufyan daripada Hisham ibnu Urwah, daripada ayahnya iaitu Urwah ibnu Zubair. Katanya pada mentafsirkan ayat wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, hendaklah kamu ni kita panggil apa, merendahkan diri, merendahkan diri, merendah, jangan sombong kepada kedua ibu bapa, minar rahmah, disebabkan kerana sifat kasih sayang. Kerana ada orang yang merendah diri kepada ibu dan ayahnya bukan kerana rahmah, bukan kerana kasih sayang, ya, tetapi kerana dia takut. Kerana dia takut kepada ibu dan bapa. Dia tengok ibu dan bapa dia tu garang, umpamanya kan, bapa dia garang, jenis apa, muka macam Stone Cold contohnya kan, muka macam Stone Cold, jadi dia pun takut. Itu orang kata tak termasuk dalam perkara yang dituntut. Yang dituntutnya adalah kita rendahkan diri, kita lembutkan kalam, lunakkan kalam sebab kita sayang kepada ibu dan bapa. Bukan semata-mata kita kerana kita takut. Takut tu ialah juga, tapi kerana sayang, kerana hormat, kerana mereka itu telah berjasa kepada kita. Baik. Apa kata Urwah ibnu Zubair yang merupakan tabi'i, yang rapat dengan ibu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha? Kata dia, la tamtani min syai'in ahabbah, kamu jangan menghalang diri kamu daripada melakukan sesuatu yang ibu dan ayah kamu suka. Jadi kalau ibu dan ayah kamu suka untuk buat benda tu, maka kamu jangan halang diri kamu untuk buat benda tu. Jadi kalau dia suka, kita buat. Kalau benda tu bukan termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara fiqh hadis ataupun faedah yang kita boleh ambil daripada riwayat ini, yang ke-9 ini, yang pertama ialah kita perlu menjaga perkataan-perkataan supaya perkataan yang disebutkan kepada ibu bapa termasuk dalam perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Yang mana mak ayah kita suka dan kita buat. Perkataan yang mak ayah kita suka kita sebut. Perbuatan yang mak ayah kita suka kita buat. Dan di antara berbakti kepada ibu bapa juga ialah menghormati ibu dan bapa, sayang kepada ibu dan bapa, dan juga kita rendah diri di hadapan ibu dan bapa. Dan kalau boleh, berikanlah ibu dan bapa ini apa yang mereka suka. Apa yang mereka suka kita berikan. Apa yang mereka suka kita cuba untuk tunaikan selagi mana ia tidak membebankan ataupun memudaratkan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini, insya-Allah. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan di mana-mana saya silap, saya boleh bagi tahu. Baik. Baik, Ustaz, apa beza akhbarana dengan haddathana? Okey, ini soalan yang sangat-sangat teknikal. Apa beza akhbarana dengan haddathana? Baik, sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari, dia tak membezakan di antara akhbarana dengan haddathana. Kedua-duanya sama. Mengkhabarkan kepada kami sama dengan bercerita kepada kami. Cuma sebahagian ulama seperti Imam Muslim, dia membezakan. Dia mengatakan akhbarana, kalau perawi kata akhbarana, maksudnya dia perawi bacakan hadis di depan gurunya dan guru dengar, kemudian guru approve. Kalau bacaannya betul, kalau salah dia akan bagi tahu supaya anak murid betulkan. Itu akhbarana. Tapi haddathana, mereka dengar daripada mulut syekh sendiri, ya, mulut syekh sendiri. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa kepada sahabat kita, Nabi SAW menyebutkan bahawasanya doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Bagaimana kalau kita beritahu kepada dia? Adakah kita akan terlepas fadilat itu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan tidak ada seorang Muslim yang mendoakan kebaikan
untuk saudara muslimnya dalam keadaan bizahril ghaib, dalam keadaan orang yang didoakan untuknya itu tak tahu. Melainkan malaikat akan kata walaka bimisil, engkau akan dapat, ya Allah tolong bagi kat dia juga. Jadi kalau kita doakan kebaikan kepada seorang mukmin dalam keadaan dia tak tahu, kita doa kebaikan untuk dia, malaikat akan tolong doa bagi pihak kita juga. Jadi supaya kita pun dapat kebaikan yang sama. Kenapa Nabi sebut begitu? Ini menunjukkan bahawasanya kita termasuk dalam orang yang betul-betul ikhlas berdoa. Bila kita tak bagi tahu dia, menunjukkan kita betul-betul ikhlas. Kita bukan doa kerana kita nakkan sesuatu daripada dia. Jadi kalau kita bagi tahu kat dia, adakah hilang kelebihan itu daripada awal kalau kita bagi tahu, ataupun dalam niat kita waktu kita doa ni esok kita nak bagi tahu, maka kita tak dapatlah kelebihan tu. Tetapi di sana kalau ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak untuk kita bagi tahu, kan? Contohnya dalam keadaan orang tu tuduh kita macam-macam, orang yang kita doakan kebaikan itu sangsi dengan kita ataupun mula fitnah kita, dan kita bagi tahu, saya tak ada dengki dengan awak, bahkan setiap malam demi Allah saya berdoa untuk awak, walaupun awak tak tahu selama ni. Maka kalau kita bagi tahu yang ni, insya-Allah pahala itu tidak berkurangan dan kelebihan itu tidak akan terbadam. Kerana kita bagi tahu dia itu bukan disebabkan oleh kerana kita nak berbangga ataupun mendapatkan sesuatu, sebaliknya kerana ada maslahah. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, yang Nabi sebut yang tak tahu ni sebenarnya ada maksud yang lebih luas ataupun maksud yang lebih tinggi daripada itu, iaitu ikhlas. Jadi kalau kita bagi tahu memang dalam keadaan memerlukan, dengan alasan yang kukuh, yang tidak dilarang oleh syarak, dan pada waktu itu tidak menjadi masalah untuk kita bagi tahu kat dia. Baik. Berbuat baik dengan mak mentua sama tak dengan mak sendiri? Memanglah tak sama. Mana nak sama? Mak mentua dengan mak sendiri tak sama. Berbakti kepada ibu bapa disebut dalam nas, tetapi berbakti kepada ibu dan ayah mertua termasuk dalam perkara yang baik. Termasuk dalam perkara yang baik. Okey, baik. Okey. Ini ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, dia kata Waalaikumsalam. Sekiranya ibu bapa si perempuan menghalang atau tidak membenarkan tanpa sebab yang melanggar syarak untuk si perempuan mengahwini lelaki pilihannya, sampailah nak kahwin memfailkan wali enggan atau wali hakim, adakah itu dikira derhaka pada ibu dan bapa? Yang ni para ulama' dia bahas panjang jugalah. Kalau ibu bapa minta anak untuk berkahwin, ataupun ibu bapa minta anak untuk menceraikan isterinya, adakah anak wajib untuk taat? Yang ni ulama' berbeza pendapat, tetapi pandangan yang sahih ialah taat kepada ibu dan bapa ini dia ada limit, dia bukan mutlak, dia ada limit. Taat yang mutlak ni taat kepada Allah dan Rasul. Selain daripada taat pada Allah dan Rasul, dia tak mutlak. Jadi taat kepada ibu bapa ni yang pertama tidak dibenarkan ataupun diwajibkan selagi mana tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kalau katakan mak ayah suruh kita buat maksiat pada Allah, dan kita tak wajib untuk ikut, bahkan haram untuk kita ikut, untuk kita taat. Yang kedua, tidak memudaratkan. Ketaatan itu tidak memudaratkan kita. Kalau memudaratkan kita, maka pada waktu itu tak wajib untuk kita taat. Dan yang ketiga, mereka ada tujuan yang syar'i ataupun matlamat yang sahih. Jadi kalau mak ayah kita tiba-tiba je bagi tahu kat kita, kamu jangan makan nasi. Kita kata, pasal apa? Mak tak boleh makan nasi. Saja je, biar aku makan seorang-seorang. Kau tak payah makan nasi. Kau pergi makanlah roti tu je. Yang ni tak wajiblah taat. Sebab tak ada apa-apa matlamat yang sahih di sebalik pada tu. Jadi kalaulah kata ibu dan ayah kita ni, wali lah, kita kata wali ni sampai enggan, sedangkan tidak ada alasan yang syar'i, maka dalam keadaan itu, perempuan bolehlah untuk menggunakan cara kaedah memfailkan dan merayu kepada pihak berkuasa, iaitu mahkamah, untuk berpindah kepada wali hakim ataupun proses seterusnya, iaitu wali yang terhampir. Yang itu tak termasuk dalam perkara yang derhaka kepada ibu dan ayah sendiri. Baik.
Banyak soalan ni. Adakah doa anak angkat termasuk dalam golongan doa anak yang saleh? Pertama sekali bila disebutkan anak, dia bermaksud anak keturunan kita lah. Tetapi adakah anak angkat kalau doa untuk kita sampai? Anak angkat kalau doa untuk kita sampai. Orang lain doa untuk kita pun sampai. Orang lain doa untuk kita pun sampai. Kan dalam khutbah Jumaat pun, kita doa kan untuk Allah mengampunkan orang Muslim dan orang Muslimin dan Muslimat, sama ada yang hidup, yang telah mati ataupun yang telah mati. Itu juga sampai. Doa ni sampai. Secara sepakat para ulama, sampai doa ni. Doa kebaikan walaupun kepada orang yang tak ada kena-mengena dengan kita, sampai. Sebab itu kita bila masuk tanamkan jenazah, kan Nabi sebut dalam hadis, bila tanam jenazah Nabi kata apa? Is'alu li akhikumut tasbit fa innahul al yus'al. Doalah kepada Allah supaya orang yang saudara kamu yang ditanam ini dapatkan ketetapan jiwa, kerana dia sekarang ni sedang disoal. Jadi kita tak ada kaitan pun kadang-kadang dengan si mati tu. Kita cuma datang untuk mengiringi, dapatkan pahala mengiringi jenazah saja. Tapi Nabi suruh berdoa, kerana doa tu sampai. Habis tu yang Nabi sebut, bila mati anak Adam akan terputus amalan melainkan daripada 3 tu, itu amalan dia. Anak dia yang dia lahirkan, dia didik. Maka bila anak tu mendoakan, anak doa disebabkan dia ajar. Ia seolah-olah amalan dia. Sebab tu Nabi kata, amalan dia yang terputus bila dia mati, bukan amalan orang. Amalan orang untuk dia tak terputus. Doa orang untuk dia tak terputus. Bahkan selawat kita kepada Nabi SAW juga merupakan doa kita supaya Allah Ta'ala merahmati Nabi SAW. Itu juga merupakan salah satu daripada doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu sebab suara saya pun kurang baik hari ni. Saya rasa agak serak sikit. Mudah-mudahan kuliah akan datang akan baiklah suara saya ni. Banyak soalan saya tak dapat nak jawab semua. Insya-Allah dalam kuliah akan datang saya cuba untuk jawab. Jika ada yang saya terlepas tu saya minta maaf. Jadi cukuplah sekadar tu. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Global Muslim kerana menganjurkan kuliah pada malam ini.